Tabi'i lain kata, Abu Hanifah, sekarang kau mau mula ijtihad dah ke? Imam Abu Hanifah kata apa? Hum rijal, nahnu rijal. Orang sekarang pun sebut juga, hum rijal, nahnu rijal. Imam-imam dulu gentleman, aku bukan pondan, aku pun gentleman juga. Maksud dia, Imam Syafi'i boleh ijtihad, aku pun boleh ijtihad. Gitu. Sedap juga. Ayat dia baca tu betul, tapi salah guna tepat, tak layak dengan dia. Yang guna ni siapa? Jumlah tu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah jawab, hum, mereka hak lain boleh ijtihad, rijal, maknanya dia mampu, pandai, aku pun tak kurang juga, boleh ijtihad juga. Begitu. Padahlah Imam Abu Hanifah kata begitu dengan ilmu dia. Kita baru tahu satu kaedah, sahih, daif, daif, sahih, duk pusing situ. Kaedah lain tak tahu apa. Lepas tu kita nak kata hum rijal, nahnu rijal. Imam-imam pandai ijtihad, apa salah aku pun ijtihad. Aku pun dah belajar hadis, dah tahu sahih, daif, jarah ta'dil aku dah belajar. Keadaan rawi ilmu rijal aku tahu juga. Aku dah kaji hadis-hadis berkenaan dengan kunut, pak sanad aku jumpa daif belaka. Aku tak maulah baca kunut. Sedap juga. Tak apalah, duk sedap seorang, jangan kacau dalam masyarakat. Masyarakat duk baca kunut ni ikut ijtihad siapa? Bukan ikut ijtihad dia. Dia siapa? Imam Syafi'i siapa? Cuba kira situ. Imam Syafi'i baca kunut. Dia jumpa dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu guru dia. Anak murid Imam Abu Hanifah tak baca kunut. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, baca kunut. Dua-dua dia tahu. Bukan dia bodoh, suka-suka suruh baca kunut, tidak. Hak baca pun dia sempat imam tu, hak tak baca pun dia sempat. Imam tak baca tu kenapa dia tahu, imam baca ni sebab apa dia tahu sangat. Dia pun mujtahid juga, ijtihad. Dia lebih cenderung kepada bacalah. Kalau kita main nak kata sanad dhaif lah, apalah, supaya tadi sanad yang tidak buat raful yadain itu dhaif. Contoh nazil, Imam Abu Hanifah pula amal. Sekarang kita nak bawa raful yadain ni sahih. Dalam kitab-kitab sahih ada yang tidak buat raful yadain ni dhaif. Imam Abu Hanifah salah, bolehkah? Tak boleh. Begitu jugalah kunut. Kita nak bawa macam-macam cara nak celarukan fikiran masyarakat umat Islam dengan cara tu. Sekarang tambah lagi, baca kunut ni amalan orang Yaman, tak ada dalil daripada Rasulullah. Tambah lagi, supaya hadis daif jugalah. Daif sama palsu, tambahan kaedah akhir zaman, banyak tambah. Jadi daripada apa yang saya dah bagi tahu ni, kita boleh nampak ijtihad imam-imam ni masing-masing tepat mengikut kaedah-kaedah mereka. Tak boleh kita ambil satu kata betul, satu salah. Tak boleh. Kita ambil ijtihad satu imam, salahkan imam lain, tak boleh. Kalau begitu habis, punah, jahanam habis. Kadang-kadang seorang rawi, Imam Bukhari kata tidak siqah, maknanya Imam Bukhari tidak akan ambil hadis daripada rawi itu. Imam Tirmizi, anak murid Imam Bukhari, di sisi dia rawi itu siqah pula. Merasakan kajian dia, ijtihad dia tidak sama. Penemuan lain-lain kan tidak sama. Imam Tirmizi kata siqah. Sekarang kita nak kata betul Imam Bukhari lah, dia tu guru pada Imam Tirmizi.
Imam Tirmizi itu siapa, nak banding dengan Imam Bukhari itu, bolehkah? Itu kaedah kita, kaedah akhir zaman juga, tak pakai. Jadi masing-masing ada kebolehan ijtihad dalam bidang hadis. Jadi kita ambil ijtihad Imam Bukhari kata tidak siqah rawi itu, nak salahkan Imam Tirmizi, tak boleh. Ataupun kita ambil Imam Tirmizi kata siqah tu, nak salahkan Imam Bukhari. Anak murid pun dapat kaji siqah, kenapa Imam Bukhari kata tidak siqah? Nak salahkan Imam Bukhari pula. Ada hadis dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari kira sahih, dah masuk dalam Sahih Bukhari. Sanad hadis tu ada satu sanad dalam Kitabut Taharah di sisi Imam Yahya bin Ma'in, dia tu guru Imam Bukhari, dhaif sanad tu. Sekarang kita cuba jadi ashabut tarjih, kita suka jadi ashabut tarjih, sahih dhaif bercanggah, kita tarjih, amal sahih dhaif tinggal, selalu duk jadi ashabut tarjih kan. Sekarang cuba kita jadi ashabut tarjih pula. Macam mana di situ? Imam Bukhari kira sahih, dah masuk dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari pula asahul kutub ba'da kitabillah, kitab paling sahih selepas Al-Quran. Ada satu sanad dalam Kitabut Taharah tu guru Imam Bukhari, Imam Yahya bin Ma'in kata sanad tu dhaif. Kita nak terjih macam mana? Nak betul Imam Bukhari ke, nak salahkan Imam Bukhari ke? Tak perlu. Tak perlu kita masuk campur situ. Masing-masing ijtihad. Ada juga satu sanad, satu hadis dalam Bukhari, Imam Ibnul Jauzi kata maudhu. Lagi teruk. Orang sekarang suka ikut Imam Ibnul Jauzi. Maudhu. Banyakkan pengambilan daripada Al-Mawdu'atul Kubra Ibnul Jauzi itu. Betul? Macam mana kita mau kira hadis Imam Ibnul Jauzi kata ada satu hadis maudhu' dalam Bukhari itu, kita mau cari, mau singkir, cetakan kemudian tu buang. Yang kata maudhu' buang, yang kata dhaif tu pun buang. Kitab Sahih Bukhari terbaru, akhir zaman juga tak boleh pakai. Jadi macam itulah keadaan sekarang ni. Jadi di sisi imam mujtahidin, untuk menyelesaikan percanggahan dua hadis tu ada banyak kaedah tarjih, 50 hingga 100 kaedah. Kadang-kadang kita tak nampak dia ni ijtihad guna kaedah mana. Jadi dengan hanya kita tahu sikit sangat sahih dhaif dua perkataan tu, kita nak salahkan imam sekiranya keputusan imam tu menepati dengan dhaif bercanggah dengan sahih. Pada zahirnya kita nampak begitu. Jadi ketika tu kita nak kata salah imam tak boleh. Seperti mana raful yadain ataupun jalsa istirahah tadi. Imam Abu Hanifah ijtihad dia bercanggah. Jadi kita nak kata Imam Abu Hanifah salah, bolehkah? Tak boleh. Sekarang kita dah dengar Imam Auza'i dia utamakan raful yadain kerana hadis raful yadain tu sahih. Dia guna kaedah tu. Betul? Imam Abu Hanifah tak buat raful yadain, banyak lagi kaedah dia kemuka. Salahkah? Jangan-jangan lepas ni kita pun jadi ashabut tarjih, kita kata dalil Imam Abu Hanifah ni lagi kemas, menepati dengan ayat Quran pun ada. Jadi kita tarjih pula ijtihad Imam Abu Hanifah dalam bab raful yadain ni. Mula sembahyang Jumaat kita tak buat raful yadain dah, jangan pula gitu. Teruskan raful yadain, kita ikut mazhab Syafi'i, itu jadikan pedoman, panduan untuk kita faham. Jadi kalau kita faham begitu, cuba jawab sekarang. Dalam bab raful yadain ni, siapa betul, siapa salah? Cuba jawab.
Dua-dua betul. Mengikut kaedah masing-masing. Tak perlu kita kata ni betul, ni salah, ini dalil lagi kuat, ini dalil tak kuat. Tak perlu kita masuk campur di situ. Dalil kuat tak, dalil tak kuat, nak kata kita ni siapa? Ha? Takbiratul ihram tu adalah. Tidak kata masuk sembahyang Allahu Akbar begitu tak. Takbiratul ula ada. Yang rukuk punya raful yadain tu di situ kan. Tu tak. Tu tak buat. Jadi maknanya dua-dua imam betul lah kan. Kalaulah kita tak faham begitu, nampak zahirnya Imam Syafi'i betul, Imam Auza'i betul, amal sahih, Imam Abu Hanifah amal dhaif, salah. Contoh, apa masalah di situ? Imam mujtahid bila ijtihad dia betul dapat 2 ganjaran. Kalau salah dapat lagi 1 ganjaran di atas usaha lillah letih dia tu, penat dia tu. Dapat pahala, tak ada dosa. Kita yang kritik ni dapat apa? Mikir situ. Kita ada kritik ni, kita tak ada pahala saja. Mungkin dosa boleh, kelirukan fikiran umat Islam, carukan umat Islam, didik umat Islam jadi biadab dengan alim ulama, imam-imam mazhab, banyak tu jujur, boleh dosa-dosa situ pula. Itulah. Jadi kitab Mushkilul Asar, Mushkilul Hadis, Mukhtaliful Hadis ni kitab perbahasan untuk selesaikan percanggahan-percanggahan hadis tu. Jadi cuma sebut di sini sikit. Yang saya bagi tahu ni pun walaupun mungkin hadirin hadirat kira dah panjang, baru sikit juga. Ada lagi banyak. Kita perlu belajar lagi, perlu ambil tahu lagi, banyak lagi. Jadi kalau kita sentiasa anggap diri ni tidak sempurna lagi, kena belajar lagi banyak, kalau macam tu tidak akan timbul masalah. Kalau kita kira kita ni dah cukup, dah sempurna, dah lebih pada Imam Syafi'i, situ masalah. Jadi perlu kita belajar Kutubus Sittah dan juga kitab-kitab lain banyak. Bahkan kita sentiasa menyibukkan diri dengan ilmu hadis. Itu baru ilmu hadis. Tafsilah, fiqah lah, banyak lagi. Nak menguasai ilmu hadis tu kena dalam keadaan tu. Sentiasa kita menyibuk diri dengan ilmu hadis, ngaji, mengajar. Tengok Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi, daripada kecil lagi belajar. Umur dia 20 tahun tu, syekh-syekh dia yang mengajar hadis dengan dia lantik dia mengajar Bukhari. Umur 20 tahun. Kita 20 tahun dah buat apa? Lepas SPM tu 17 kan, 18, 19, 20 duduk universiti, ijazah tak boleh lagi, master, PhD, pakar hadis tu tak tahu duduk mana lagi. Maulana Zakaria ketika tu dah belajar ilmu hadis semua, dah menguasai. Syekh-syekh dia tu dia dah yakin dengan dia ni boleh dah kita serah mengajar Bukhari. Nanti kita tak ada, dia boleh sambung mewarisi ilmu hadis ni. Bila buat keputusan untuk Maulana Zakaria mengajar kitab Bukhari tu, ada sesetengah tuhu-tuhu tu gurau, main-main kata sama-sama syekh-syekh Zakaria tu kecil lagi, main-main ya, bukan dia tak yakin.
Jadi ketua ulama masa tu di Hind, Shah Abdul Rahim Raipuri, dia kata, jangan duk kata begitu, dia boleh mengajar. Aku bagi gelaran Syekhul Hadis, tak mengajar lagi Bukhari. Baru tengah duk buat putusan untuk dia mengajar, tengah duk bercakap pagi mai. Shah Abdul Rahim Raipuri, ketua ulama Hind, dia kata jangan cakap apa-apa, biar dia mengajar. Aku bagi gelaran, bukan saya, aku bagi gelaran Syekhul Hadis, tak mengajar lagi. Dah mengajar lama mana? Sebulan, 6 bulan, setahun. Berhenti madrasah tu, dapat elau sikit cabut lari, tak, sampai mati dia mengajar situ. Tak kira semua tu. Rumah dia duduk, tanah dia kosong, sebelah ni ada rumah dinding batu, sebelah ni ada rumah dinding batu. Dia minta kebenaran, dua tuan tu nak guna, nak menumpang dinding tu. Dia buat rumah macam mana? Boh depan, boh belakang, bombong. Duduk situ. Kita boleh duduk? Oh, tanah ada, buat pinjaman, buat rumah batu dulu, banglo baru mau duduk. Tu beza dengan kita, warung. Dia mengajar, dapat elau, madrasah bagi. Dia bagi balik, nyucu balik. Dia kata dia ada kedai buku kecil, hasil tu cukup makan. Simpanan tak ada, cukup makan. Rumah cukup boleh duduk. Dia bagi balik, Syekh tak terima. Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri, pengarang kitab Bazlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud, tutu Maulana Zakaria. Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri ni, dia sebaya dengan Maulana Qasim Nanatwi, pengasas Madrasah Diyuban. Dia mengajar situ dulu. Bila buka Madrasah Mazahirul Ulum Saharanpur, model di situ Maulana Rashid Ahmad Gangguhi. Hebat-hebat belaka kalau mau cerita, tak habis. Stop sini dulu. Kalau cerita ni sedap, nak dengar. Orang cerita pun sedap. Nanti tak belajar pencerahan. Jadi Khalil Ahmad Saharanpuri, dia nak buat syarah Abu Dawud tu. Dia ni dah tua, tangan dia mungkin ada penyakit saraf ke, getar-getar, tak boleh nak tulis. Jadi Maulana Zakaria lah khidmat, tolong cari kitab syarah-syarah. Maulana Zakaria lah menulis tangan dulu. Jadi seolah-olah Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri dah latih Maulana Zakaria ni menulis syarah hadis. Itulah kelebihan khidmat tuhu-tuhu alim ulama, banyak faedah di situ. Ilmu tidak akan dapat dengan kepandaian kita, dengan khidmat doa berkat daripada tuhu-tuhu kita, alim ulama kita. Di situ akan mai keberkatan ilmu. Kalau tidak, bila kita dah pandai, kita mula caci maki alim ulama, duduk situ, tak berkat. Selepas daripada tu, dia mengajar, bantu tunggu dia. Lama kelamaan dia juga umur baru 27 tahun dah boleh syarah Muwatta Imam Malik. Dia ni mazhab Hanafi, dia syarah mazhab Maliki. Muwatta Imam Malik dia tulis tebal 2 jari, Aujazul Masalik 16 jilid dalam bahasa Arab. Dia cakap Arab tak berapa fasih, nulis spesial. Boleh. Dia tulis Aujazul Masalik tu, bila kitab tu sampai di Hijaz, bumi Hijaz, sampai tangan ulama mazhab Maliki. Ulama mazhab Maliki kata, kalaulah Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi
Dia tak tulis di mukaddimah kitab dia ni ulama Hind bermazhab Hanafi, kami ulama Hijaz akan anggap dia ni ulama Hijaz bermazhab Maliki. Maknanya dia tidak kritik mazhab Maliki lah, sebab dia Hanafi, menunjul ijtihad Imam Abu Hanifah, salahkan ijtihad Imam Malik, kritik Malikiyah tak. Sebab itulah terima. Kalau kritik, mana ulama Malikiyah mau terima begitu? Itulah panggil orang jaga amanah ilmiah. Dia kemuka pandangan imam-imam, dalil-dalil, mengikut amanah ilmiah. Tidak terjih pun, tidak jadi ashabul terjih. Dalil ni kuat, ni tak kuat, tak. Dia tak masuk campur situ. Mungkin dia sedar diri dia ni tak sampai lagi peringkat ashabul terjih. Yang tak sedar ni kita, baru belajar sikit, baru pandai sebut sahih, hasan, dhaif, maudhu', dah belagak macam ashabul terjih. Itu beza. Lepas pada tu dia mengajar hadis sampai umur dia hampir 80 tahun. Daripada 20 sampai 80, kira berapa puluh tahun khusus mengajar hadis. Yang lain pun semua dia pandai. Akhir dia jadi pengetua madrasah Mazahirul Ulum tu 80. Umur dia 80, dia dah hijrah pergi Madinah. 85 tu meninggal di Madinah, kubur dia di Baqi. Khalil Ahmad Sarampuri, tubuh dia, pengarang Badrul Majhud pun di situ juga. Dia tulis kitab semua 105 judul. Kalau kita boleh tulis 150 muka surat, tak apalah, hebat lah. Berapa saya tulis? Kotek sana, kotek sini, 190, tak sampai 200. Maknanya ini baru satu buku, satu jilid saja dalam bahasa Melayu, bukan Arab. Dia tulis dalam bahasa Arab, ada Farsi, ada Urdu, ada 105 judul. Satu-satu judul berjilid-jilid, puluh-puluh jilid. Aujazul Masalik 16 jilid. Syarah Bukhari Al-Kanzul Mutawari 24 jilid dalam bahasa Arab. Yang lain-lain pun banyak. Nah, ceritanya belajar hadis dah pandai, umur 20 tu boleh mengajar Bukhari dah. Tu dia yakin dah dia ni boleh mengajar Bukhari. Mengajar Bukhari bukan senang. Jangan duk ingat baca Bukhari, ni hadis sahih, apa kita faham kita pun cerita. Bila kita cerita tajuk Imam Bukhari lain, kita bawa cerita lain. Banyak macam tu. Ya. Jadi Bukhari ni bukan senang. Nak faham dia, nak mengajar dia. Jadi syekh-syekh masa tu yakin dia boleh mengajar. Dia mengajar. Lepas tu dia mengajar syarah kitab-kitab hadis. Lama kelamaan dia kata apa? Inilah nak cerita tadi, nak bagi faham keadaan Maulana Zakaria tu, nak suruh banding dengan kita. Di mana kita, di mana ulama bukan hak dulu, ni hak dekat-dekat ni. Dekat-dekat ni pun kalau banding dengan kita, kalah kita. Tak boleh nak banding. Kalau saya lah, saya tak kata orang lain, bukan imam-imam hak dulu-dulu. Taraf Maulana Zakaria Al-Kandalawi tadi pun nak banding dengan kita, habuk kaki dia pun tak ada ilmu kita ni. Celah kuku dia pun tak sampai. Jauh beza. Kalau imam-imam alim ulama dulu, tak ada banding lah, rugi masa. Tak boleh nak banding. Rugi masa. Dekat ni pun tak kita nak hambat. Lama
dia mengajar dan banyak dia nulis syarah-syarah. Kemudian dia buat satu kenyataan. Dia kata apa? Ini mau ingat, makin lama saya belajar hadis, makin lama saya mengajar hadis, makin banyak saya tulis syarah-syarah hadis, makin itulah saya nampak kebenaran dalil-dalil imam-imam mujtahid, imam-imam mazhab. Habis cerita, kan? Apa maksud? Dia dah nampak dalil-dalil imam-imam ni masing-masing betul, tak salah. Tak perlu nak kata ni betul, ni salah, tak perlu. Sebab apa dia nampak situ? Sebab lama masa dia belajar, mengajar, ada kemahiran boleh syarah hadis-hadis. Di situ Allah bagi basirah dengan dia. Nampak semua dalil-dalil imam-imam ni menepati, masing-masing menepati. Seperti mana saya bagi contoh, itulah saya kata tadi, baru satu, banyak lagi siapa nampak, macam Maulana Zakaria, Hafiz Ibn Hajar, Imam Nawawi, pokok itulah nampak. Kita boleh nampak sikit sebagai contoh pun tak apa dah. Lega sikit, boleh buang sikap kritik pelengkeh dengan alim ulama dulu, tak apa dah. Satu pun alhamdulillah. Jadi orang pandai hadis ni begitulah. Kalau kata orang tu pakar hadis, pandai hadis, dia akan ada tahap seperti itu. Kalau kata pandai hadis, baca hadis, buka mulut pasal hadis, sambungan tu keluar mai caci maki, kritik alim ulama dulu, imam-imam mazhab, salahkan imam-imam mazhab, bermakna kalau mengikut kenyataan daripada pengakuan daripada Syekhul Hadis tadi, orang tu belum ada lagi basirah dalam bidang hadis tu. Kalau dia dah ada betul-betul kepandaian, kemahiran ilmu hadis, maknanya dia dah nampak kebenaran dalil-dalil ijtihad imam-imam mazhab tu, dia dah nampak. Sekarang dia duk kritik, duk salahkan semua tu disebabkan dia masih belum nampak lagi, belum tahu lagi. Situ tadi, contoh tadi pun kita boleh nampak dah. Kalau kita duk buat masyhur dengan sahih dhaif dua tu, salahkan Imam Abu Hanifah, bolehkah? Betulkah? Tak betul kan? Kita dah nampak. Macam itulah. Jadi itu baru kita tahu sikit-sikit tu, dah lega kita. Kita tak mau dah dalam bidang hukum raful yadain tu, tak mau dah salahkan siapa-siapa. Kita nampak dah Imam Auza'i, Imam Syafi'i pun betul, Imam Abu Hanifah tak salah. Banyak relax, kita senang, kita kan. Kalau lagi bertambah banyak ilmu hadis, lagi banyak mahir, lagi banyak kita akan nampak jelas kebenaran dalil-dalil imam-imam mazhab tu. Jadi habislah cerita, tak timbul masalah. Kita sendiri pun tak ada masalah. Kita tidak akan bawa masalah-masalah tu kepada masyarakat. Sekarang kita sendiri bermasalah, tak faham betul-betul. Yang kita tak faham tu, kita anggap kita ni alim sangat dah. Kita duk buka cerita gini. Jadi masyarakat jadi mangsa turuk, jadi terlalu fikiran hak teruk sekalinya, jadi berani kata ikut suka dengan alim ulama dulu. Jadi kalau kata bodoh, seolah-olah kita didik umat Islam jadi biadab dengan alim ulama, imam-imam mazhab tu. Yang kedua, kau berapa dah? Nak azan Jumaat dah belum lagi? Boleh ya. Baru sebut 3. Satu lagi. Jadi bila dua hadis tu bercanggah,
Cara pertama al-jam'u bainar riwayat, cara yang kedua nasakh, cara yang ketiga tarjih, cara yang keempat taksis tu duduk dalam jama' bainar riwayat tu Ustaz. Bila nak selaraskan riwayat-riwayat bercanggah tu, imam-imam akan guna ta'wil ataupun taksis. Dengan cara tu akan selesai jadi selaras riwayat-riwayat tu. Jadi hak pokok utamanya jama', nasakh, tarjih. Yang keempat ni senang sekali, tawakuf. Diam diri, tak masuk campur mana-mana. Macam mana tawakuf? Bila dua hadis tu bercanggah, imam-imam akan buat penyelesaian melalui al-jam'u bainar riwayat. Tak dapat selesai, pergi kepada nasakh, tak boleh. Pergi kepada tarjih, tak selesai lagi. Lah sekali buat apa? Duduk diam-diam, sudahlah. Contoh payah sikit, nanti saya cari. Jadi itu maknanya kemungkinan besar, kalaulah dah berlaku macam tu, berdiam diri dulu. Bukan kata berdiam diri tinggal terus dua-dua hadis tu, tak ambil berat dah, tidak macam tu. Biarkan dulu seketika sehingga kita jumpa cari dalil, boleh selesai tu. Mungkin lama-kelamaan akan dapat cari dalil, sama ada dengan jama', nasakh, tarjih, akan dapat selesai. Jadi sebelum lagi selesai tu, tawakuf dulu. Itu lagi senang. Kaedah yang keempat tu sesuai dengan kita. Kalau jumpa mana-mana hadis bercanggah, tawakuf dulu. Ya. Tapi masalahnya sekarang tidak tawakuf, takallum. Takallum, dia cakap lebih pada imam hadis, imam mazhab. Itu. Kita tawakuf dulu, cari dulu. Seperti tadi kita nampak Imam Abu Hanifah punya zahirnya bercanggah dengan hadis sahih. Pada kita mau tunjuk pandai, mau cakap macam-macam di situ, baik tawakuf dulu. Pelan-pelan kita ambil tahu dulu, belajar dulu, cari dulu maklumat-maklumat. Imam Abu Hanifah punya keputusan tu jadi begitu sebab apa? Satu masa kita akan jumpa, semuanya dah ada, dah catat, cuma kita tak jumpa. Kalau kita dah jumpa, habis, hilang iskal. Yang duk selalu fikiran kita pun jadi tenang, relax. Dekat nak tidur, tengok Imam Abu Hanifah ni, kenapa dia tidak amal dengan hadis sahih itu? Nak tidur pun susah, duk golek sana sini. Duk tengok kau Imam Abu Hanifah, kadang-kadang nak marah. Apa ni tak amal hadis sahih itu? Bila dah tahu, boleh tidurlah. Tak ingat dah tu. Jadi ni alat paling penting untuk sakit yang dah belajar ni kan? Yang tadi bila jumpa dua hadis bercanggah, guna cara-cara tadi nak selesai tu. Kalau kita ada kebolehan tu, selesailah. Biasanya siapa boleh buat putusan penyelesaian? Imam-imam mujtahidin, imam-imam hadis, ulama hadis. Mereka boleh buat putusan di situ. Kita tak tahu apa. Kita tak tahu apa lagi. Belajar baru sikit, celah kuku baru. Tapi kita tiba-tiba mau jadi ashabut tarjih. Kita tarjih. Tu kok ni, hadis tu, hadis ni. Sampingan tu, di samping tu salahkan imam tu, imam ni. Kaedah apa tu? Kaedah akhir zaman. Jadi itu kerja bagi muhaddisin mujtahidin.
menentukan hadis. Kita sekarang duk sebut sahih, hasan, dhaif. Kita sendiri menentukah? Bukan. Yang dah tentu oleh imam-imam hadis. Imam Bukhari kata sahih, kita pun sahih. Imam Tirmizi kata hasan, kita pun hasan. Imam Abu Dawud kata dhaif, kita pun dhaif. Imam Ibnul Jauzi kata maudhu, kita pun tepuk dada, buka dada, angkat bahu lagi. Banyak. Maudhu, itulah kita umum. Ambil keputusan siapa? Putusan imam-imam hadis dah buat putusan tu. Bukan kita sendiri ada kepandaian menentukan kedudukan hadis. Begitu jugalah yang nak buat penyelesaian percanggahan di antara dua hadis dengan cara-cara tadi pun bukan kita, imam-imam. Tapi kita mau tahu macam mana cara mereka buat penyelesaian tu. Imam Bukhari kata sahih hadis ni, kita terima. Kita nak tahu sebab apa kata sahih. Kita dah belajar mustalah hadis, kita boleh tahu adlul rawi, dhabtul rawi, ittisalus sanad, admul illah, admul syuzuz, semua ada cukup. Sebab tu Imam Bukhari kata sahih. Maknanya tak apalah, kita boleh tahu lebih kurang begitu. Tapi bukan kita yang buat putusan. Begitu juga imam-imam mujtahidin akan buat putusan percanggahan hadis, nak keluarkan hukum daripada hadis, menentukan hukum ahkam. Itu imam mujtahid akan buat. Muhaddis pun tak boleh buat. Kita yang bukan muhaddis, bukan syekhul hadis. Kalau saya lah, syekhul hadis tu tak layak lagi. Kalau asatidzah kata syekhul hadas pun boleh. Hati layak. Syekhul hadas boleh. Syekhul hadis macam Maulana Zakaria jauh lagi. Jadi imam-imam mujtahid yang akan buat putusan. Muhaddis pun tak boleh buat keputusan ijtihad hukum. Sebab apa? Ada satu ketika Imam Abu Hanifah dengan Imam A'mash. Imam A'mash ni tu guru Imam Abu Hanifah, ada dalam satu majlis. Imam A'mash ni dia hafal banyak hadis. Imam Abu Hanifah menerima riwayat daripada Imam A'mash, tu guru Imam Abu Hanifah. Dalam satu majlis, tu guru anak murid ada sekali, orang aju soalan kepada Imam A'mash. Imam A'mash tak boleh nak jawab. Soalan tu berkait dengan hukum. Imam A'mash tak boleh jawab, dia pun serah anak murid dia Imam Abu Hanifah jawab. Kalau kita mau serahkah? Kita tak boleh jawab. Anak murid ada, kita tahu anak murid ni lebih bijak pada kita. Kalau serah anak murid jawab, jatuh senyada kita. Kita jawab juga. Saya rasa, saya ingat macam ni. Tanyalah ustaz, semua boleh jawab. Jadi imam dulu tidak ada sikap macam tu. Mereka ni menjaga amanah ilmiah. Kalau tahu, tak tahu, jawab tak tahu. Senang. Imam Abu Hanifah, orang mai tanya satu soalan. Dalam Islam ada satu hukum ni tak adil. Kaum lelaki boleh kahwin 4, kaum perempuan kenapa tak benar kahwin 4? Nafsu wanita kahwin 4 pula. Imam Abu Hanifah tak boleh nak jawab. Bukan, ini Imam Abu Hanifah yang tadi stop sekejap. Nak ceritanya, imam-imam pun ada juga bila tak boleh jawab, mereka mengaku tak tahu. Bukan kata jawab juga, betul tak betul jawab juga, tidak ada sikap macam tu. Bila Imam Abu Hanifah dia tak boleh jawab soalan tu, dia ambil minta masa 1 minggu. Dia mau cari dulu. Kisah tu tangguh pula, kita cerita lepas ni. Nanti campur banyak cerita, tak tahu mana. Hasni pun tadi dah campur dah. Imam Ahmad bin Hanbal
Orang aju soalan 130 soalan. 30 dia jawab. 100 lagi dia jawab juga. Jawapan dia la adri. Saya tak tahu. Kalau kita orang tanya 130, kita akan jawab 310. Lebih pada orang soal, tunjuk pandai, hebat, pakar, mau jawab banyak. Imam dulu simple saja. Tahu, tak tahu. Dia bagi tahu, tak tahu. Senang. Dia tak tipu dengan masyarakat, tidak belagak pandai, tidak mau melunjur, tidak mau glamour. Itu ulama takwa. Bila Imam Amash tak boleh jawab, kita kembali pada cerita tadi, suruh Imam Abu Hanifah jawab. Imam Abu Hanifah jawab serta merta bagi jawapan. Imam Amash heran. Selepas bagi jawapan, dia tanya Abu Hanifah, kau dapat mana, daripada sumber mana engkau ambil jawapan-jawapan ini? Imam Abu Hanifah baca hadis-hadis yang diterima daripada Imam Amash tu. Imam Amash kata cukup. Kena cukup. Aku dah tahu. Hadis-hadis ni aku dah riwayat engkau dalam masa 100 hari. Engkau pula nak baca habis dalam satu majlis. Daripada hadis-hadis itulah Imam Abu Hanifah ijtihad jawab. Jadi nak bagi tahunya di sini, Imam Amash tu guru Imam Abu Hanifah, dia yang sampaikan riwayat hadis-hadis kepada Imam Abu Hanifah. Cuba banding muhaddis sekarang, Syekhul Hadis, pakar hadis, Maulana, saya Lena lah. Lana tu macam Maulana Zakaria, macam kita Maulana boleh. Kadang-kadang kita mengajar, bukan yang belajar tu Lena. Saya pun ada kadang-kadang. Saya mengajar di Pondok Lubuk Tapah. Ustaz Asli tahu. Saya duduk, meja tu tinggi sikit, tidak tinggi ni lah. Dia rendah sikit, tapi dengan pelajar tu tinggi lah sikit. Saya baca sekejap, saya dah diam. Semua diam. Mata saya buka, mata saya sambung baca. Dia orang tak tahu saya tidur. Dia orang ingat saya duk baca kan. Tengah duk baca tu diam. Dia orang ingat saya duk tengok syarah ke, ataupun ada apa-apa duk mikir nak bagi tahu ke. Dia orang pun duk tunggu. Saya sedap boleh tidur sekejap. Itulah panggil Maulana, bukan Maulana. Jadi macam kita ni Maulana orang panggil ya, yang layak ni Maulana lah, Lena sama. Jadi Imam Amash dia ni muhaddis, Imam Abu Hanifah tu muhaddis lagi mujtahid. Peringkat muhaddis mujtahid dah bagi tahu dulu di sini kan, bezanya jauh. Imam Pak Mazhab ni duduk atas sekali, bawah dia tu peringkat mujtahid banyak, barulah mai muhaddis. Bawah sekali Syekhul Hadis, muhaddis. Syekhul Hadis ni macam Maulana Zakaria, muhaddis ni pun macam Syekh Abdullah Siddiq Humari, muhaddisin Abdul Fattah Abu Ghuddah, Zahid Kausari, pokok tu muhaddisin zaman sekarang. Kita dah boleh macam dia orang ke? Mau syarah-syarah hadis macam Maulana Zakaria ke, Hafiz Ibn Hajar, boleh dah? Belum lagi. Yang Hafiz Ibn Hajar tulis Fathul Bari, tak ada baris pun susah kita nak baca. Bahasa dia pula payah nak faham. Lekat situ banyak. Lepas tu kita nak mengaku kita ni pandai hadis, selalu dia umum ini sahih, ini daif, imam salah, tak kena, tak betul, tak payahlah kan semua tu.
kita bagi umat Islam faham ilmu hadis dengan cara yang betul, seperti mana muhaddisin tinggal. Ilmu hadis tu jangan kita tambah di situ, tambah kalau ke arah lebih faham tak apalah, kita syarah lagi, hurai lagi, tambah lagi, disebabkan kita ada kepandaian, tak apa. Tapi jangan bawa cara-cara banyak bercanggah. Kita tahu dah di sini yang diamal di Malaysia ni dari segi akidah apa? Asy'ariyah. Jangan kita cuba nak bawa masuk akidah Mujassimah. Kita dah tahu Malaysia ni diamal mazhab Syafi'i sejak turun-temurun. Jangan pula kita cuba nak masuk Hanafi, Hambali. Jangan cuba kita mentajsimkan Asy'ariyah. Jangan kita nak Hanafikan ataupun Hambalikan Syafi'i. Apa salah? Mana-mana? Mentajsimkan Asy'ariyah, menghanafikan ataupun menghambalikan Syafi'i. Boleh? Betul ayat? Kalau tak betul kita ubah. Saya pasal Malaysia kurang sikit, kena tegur sikit. Jadi kita bangkit mai salahkan Asy'ariyah, Maturidiyah, sampai kafir Asy'ariyah, mengkafirkan Asy'ariyah. Apa faedah di situ? Tak ada faedah pun, kan? Senang-senang dia amal mazhab Syafi'i. Kenapa kita ada susah sangat untuk baca kunut, nak larang baca kunut? Susah apa kita nak bawa cara-cara tu? Apa ada keuntungan di situ? Mikirlah dulu. Yang kita bergerak ni, natijah tu akan sampai mana? Tengoklah situ dulu. Natijah kita bawa ni seperti mana Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi kata, bawa ilmu hadis bagi faham umat Islam. Lama kelamaan umat Islam pandai hadis, nampak jelas dalil-dalil imam mazhab, sekurang-kurangnya nampak jelas dalil Imam Syafi'i. Itu membantu umat Islam dengan kepandaian ilmu hadis kita. Kalau kita bawa ilmu hadis, mengajar hadis, kata tu pun tak dulu tak buka mulut. Umat Islam ni sahih dhaif pun tak tahu. Banyak kita jauhi dia amal hadis maudhu'. Macam-macam timbulkan cerita tu lagi. Lepas tu cara kita bawa ni dah boleh nampak dah sekarang ni. Natijah pergi mana? Ramai orang biasa, orang awam dah berani kritik alim ulama, banyak dah jadi biadab. Setengah tu belajar hadis pun tidak, apa pun tak tahu, turut angin orang. Orang kata sahih dhaif, dia pun ikut cakap. Lepas tu dia berani kata tengok di sini Imam Syafi'i salah, dia amal tu tidak tepat dengan sahih. Imam Abu Hanifah amal dhaif. Memang Imam Abu Hanifah ni suka amal hadis dhaif, tambah lagi kaedah akhir zaman, banyak tambah. Jadi natijah gimana? Natijah pergi kepada asuh didik umat Islam jadi biadab dengan alim ulama, dengan imam-imam dulu. Jadi menepati dengan hadis juga di situ. Hadis mana? Hadis kata orang kemudian akan caci maki orang dulu. Ni menepati dengan hadis tu. Bagus juga. Jadi usaha mereka ni nampak di situ menepati dengan hadis. Bagusnya. Tak salah jugalah gitu. Boleh tak kita nak kata salah? Pergi betul juga situ. Pergi betul mana? Hadis kata orang datang kemudian akan caci maki dengan
umat dulu, orang dulu. Jadi mereka dah bagi nampak ke situ. Asuh didik daripada mereka. Sekarang umat Islam dah jadi begitu. Dah berani kata macam-macam dengan orang dulu, salahkan dengan alim ulama dulu, biadab dengan imam-imam mazhab. Jadi menepati dengan potongan hadis tu. Tak salah juga situ bagus, betul. Menampakkan maksud hadis tu. Jadi yang penting sekali bagi kita belajarlah ilmu hadis, ilmu Al-Quran, apa sahaja ilmu dalam keadaan kita merendah diri. Walau kita pandai macam mana pun, ilmu kita sekarang ni tidak seberapa banding dengan alim ulama, imam-imam dulu yang kitab-kitab kita duk baca. Sekarang ni siapa tulis tinggal? Alim ulama dulu, imam-imam dulu, baca kitab-kitab mereka juga. Bila pandai sikit, kita mula kata tak betul. Itu yang sekarang. Jadi yang penting sekali kita kena jadi seperti tabiat Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi. Kita belajar. Kalau ada peluang, mengajar. Melazimkan diri, membiasakan diri sentiasa dengan ilmu hadis, ilmu lain sama, supaya kita nampak jelas keputusan-keputusan alim ulama, imam-imam mazhab dulu. Di situ akan dapat selesai masalah. Kalau tidak, kitalah yang bawa masalah dalam umat Islam. Cuba kita tengok Nabi SAW masuk dalam masyarakat jahiliyah, masuk dengan membawa apa? Quran Sunnah juga. Nabi SAW masuk dalam masyarakat jahiliyah dengan membawa wahyu daripada Allah, iaitu Al-Quran, kan? Dengan sabdaan dia, perbuatan dia, amalan dia dan akhlak dia. Itu dinamakan hadis, kan? Nabi SAW masuk dalam masyarakat jahiliyah, kita ringkaskan dengan Quran, hadis. Apa dah jadi masyarakat jahiliyah? Makin teruk kah? Makin hebat caci maki dengan Nabi Anbiya dulu kah? Tak. Dah jadi orang baik, dah jadi sahabat-sahabat, kan? Dah dapat jaminan masuk syurga pun ada. Sebab apa? Dah kena dengan Quran hadis tu. Itu di mana? Di Mekah. Hijrah pergi Madinah. Nabi bawa pergi apa? Tak ada apa. Bawa dua tu juga, wahyu daripada Allah dan aqwal, af'al, akhlak. Kita kata hadis, kan? Sekarang yang tu dia bawa. Aus dan Khazraj bertahun-tahun duk balah, kena dengan Quran hadis tu. Dah jadi apa? Dah jadi saudara. Kita pun sekarang bawa Quran hadis juga masuk dalam masyarakat umat Islam. Yang bezanya dengan Rasulullah, di mana sahaja kita masuk, di situ Ustaz asli jawab dulu. Di mana kita masuk dengan slogan amal Quran Sunnah, di situ menjadi pecah belah umat Islam, selaru fikiran, jadi biadab dengan alim ulama. Jadi kita perlu semak balik diri sendiri. Ada slogan orang duk bawa tu apa? Semak hadis dulu sebelum sebar. Betul juga. Supaya sahih dhaif bercanggah, amal sahih dhaif tinggal. Salah ke? Tak salah. Betul, tapi kena tambah lagi. Banyak lagi ada. Jadi semak hadis dulu sebelum sebar. Betul. Tapi yang lebih tepat daripada tu, satu ada lagi.
semak diri sendiri dulu sebelum semak hadis. Saya ingat itu kena utama. Itu dulu. Semak diri sendiri dulu. Kita ni siapa? Muhaddis ke muhdis? Syekhul hadis ke syekhul hadas? Maulana ke maulana? Semak diri dulu. Lepas tu tak apalah, semak hadis. Kita buat apa? Sibuk-sibuk nak semak hadis. Ulama dah semak siap dah. Dah habis dah kerja semua, dah buat dah. Kita baru mimpi pula lusa nak kiamat dah. Kita mimpi nak semak hadis. Ada lagi orang duk mimpi pula nak buat fiqhul Bukhari. Fiqh Bukhari. Tujuan dia amal hadis sahih Bukhari tu je. Dengan cara tu boleh singkir pak mazhab tu. Buat apa? Nak buat fiqh Bukhari. Fiqh Bukhari sudah ada. Yang cakap tu tak faham Bukhari. Fiqh Bukhari tu hak mana? Fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Fiqh maknanya ijtihad Imam Bukhari lah. Dia nak jadikan mazhab Bukhari. Mau tinggal mazhab pak tu. Mau mazhab Bukhari maknanya tepat dengan hadis sahih Bukhari. Nak situ. Fiqh ijtihad Imam Bukhari ada pada Tarjumatul Bab, dah ada. Kita baca Bukhari ada tajuk bab sebelum hadis haddatsana tu, itulah ijtihad Imam Bukhari. Hadis di bawah tu dalil bagi ijtihad dia tu. Ijtihad Imam Bukharinya dah ada. Baik, kita tengok pak mazhab ijtihad Imam pak mazhab. Bukhari ijtihad Imam Bukhari. Imam Bukhari mujtahid juga. Tak sama dengan Imam Muslim, Imam hadis lain, dia top, lebih tinggi. Siap Bukhari Hijri 200 lebih. Maknanya dah lama. Sekarang dah 1200 tahun lebih dah. Sekiranya fiqh Bukhari itu lebih hebat, lebih patut diberi keutamaan, zaman tabi'i dah ada orang ikut mazhab Bukhari. Perlahan-lahan pak mazhab tu lenyap, hilang. Kita pun dengar nama saja pak mazhab tu. Amal mazhab Bukhari tepat dengan hadis sahih. Adakah? Tak ada. Kenapa? Imam-imam dulu tak mikir. Imam Nawawi tak dapat ilham. Hafiz Ibnu Hajar tak mimpi. Kita pula sekarang dapat ilham membuat fiqh. Maknanya nak buat mazhab Bukhari. Mau singkir semua mazhab tu. Kenapa tak wujud mai mazhab Bukhari daripada 1200 tahun dulu lagi? Hebat ijtihad Imam Bukhari tu. Kalau kita belajar Bukhari betul-betul dengan alim hadis, betul-betul pandai Bukhari, kita akan nampak di situ hebatnya Bukhari. Tapi sambutan daripada umat Islam, umat muslimin sejak dulu sampai sekarang sebagai satu mazhab tidak wujud. Maknanya di situ kita nampak dah penerimaan berterusan makbul ammah daripada Allah Subhanahu wa taala ada pada pak mazhab tu, daripada dulu sampai sekarang, insya-Allah sampai akan datang. Kita pula sekarang baru mimpi nak buat fiqh Bukhari. Lusa nak kiamat dah. Mungkin pagi kiamat tu siap. Fiqh Bukhari. Tak payah. Maknanya semuanya dah siap dah. Dah ada. Keadaan Allah dah wujud.
kan macam ni dah. Kita perlu mau ubah sana, ubah sini. Asy'ariyah nak ubah jadi Mujassimah, Syafi'i nak tukar jadi Hanafi, Syanafi. Hanafi dah tukar Syafi'i, dah tukar Hanafi, apa akan jadi? Syanafi. Orang tanya saya, yang tanya ni Syekh Dr. Abdullah Mudir daripada Mahad Al-Idrus Tarim, Yaman. Anak saya belajar situ. Betulan dia sampai mai di Kelantan, rumah saya. Ada orang bagi tahu, ustaz ni asal daripada Myanmar. Dulu amal Hanafi, belajar Hanafi. Mai Malaysia, dia dah tukar Syafi'i. Syekh tu dia tengok, suka, dia tengok saya. Saya kata, Syekh, anak awalan Hanafi, summa Syafi'i, al-an ana Syanafi. Syekh terkejut. Saya dulu Hanafi, lepas tu Syafi'i, sekarang pula Syanafi. Saja nak buat tetamu suka. Dia tanya, Syanafi? Saya kata mix campur. Dia tengok dalam almari kitab saya di ruang tetamu tu, Al-Binayah Syarhul lil Hidayah, kitab fiqh tinggi Hanafi kita belajar dulu, duduk atas, tingkat atas almari. Ustaz Hasni nampaklah dia dah sampai rumah. Tengok kitab Syafi'i tingkat 2 bawah. Dia tanya saya, kenapa tak letak kitab Syafi'i atas? Saja dia suka-suka. Saya kata, saya susun ikut tertib dia. Dia tanya tertib apa? Imam Abu Hanifah dulu, dia di atas lah. Imam Syafi'i kemudian, dia di bawah. Oh, sadaq tak? Ahsan tak? Jadi itu suka-sukalah dengan syekh-syekh nak hibur hati tetamu mai rumah kita. Jadi masing-masing dah ada keadaan seperti mana Allah dah letak, biar kekal begitu. Yang betul, yang salah, semua ada. Dalam doa amal mazhab Syafi'i ada juga sedikit sebanyak umat Islam doa amal tu salah ke apa, kita tasahih, betulkan dengan cara hikmah, jangan bagi timbulkan fitnah, masalah pecah belah. Itulah baru panggil orang alim berhikmah. Kalau orang alim jadi tukang acuh, tak jadi kerja, mana-mana kita pergi jadi pecah belah, jadi puak-puak, itu tak bagus. Jaga diri, biar betul cara. Jadi jangan kita belajar ni mau jadi alim sahaja. Semua tu kita kena ambil kira, biar kita jadi alim berhikmah, baik-baik dengan masyarakat. Jangan kita jadikan puak satu pihak baik dengan kita, pihak lain pula jadi musuh dengan kita. Tak perlu semua tu. Ada masalah, selesai dengan baik. Kita mau sampaikan umat, kira dulu betul-betul apa cara yang patutnya kita sampaikan, bahawa cara terbaik bagi umat Islam. Jadi kita lah akan jadi punca. Kalau jadi baik pun daripada kita juga, jadi pecah belah pun daripada kita juga. Jadi kita nak yang mana? Bersatu ummah ke buat pecah belah umat Islam? Mungkin situ. Jadi cara-cara imam-imam bawa dulu memang hebat. Walaupun mereka ada ikhtilaf, tidak menjadi pecah belah umat Islam. Tengok imam-imam tu sendiri, walaupun ada ikhtilaf satu sama lain, mereka menghormati satu sama lain. Kisah masyhur kita selalu dengar,
Imam Syafi'i bila sampai makam Imam Abu Hanifah, berhampiran tu ada masjid, sembahyang subuh. Imam Syafi'i jadi imam, dia tak baca qunut. Sebab apa? Tiba-tiba ada qaul jadid pula masa tu, tak baca qunut. Macam tu ke? Tak. Dia tak baca qunut. Sudah tu murid-murid tanya, memang tanya begitu, ada qaul jadid ke hari ini? Imam Syafi'i kata tak. Siapa di situ? Bukan Imam Abu Hanifah tu hidup-hidup duduk dengan dia, depan dia, dekat dia, tak, duduk dalam makam dia, dalam kubur. Dia tanya siapa situ. Murid-murid kata Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kata, pagi ni aku tak baca qunut, aku menghormati pandangan dia, mengutamakan ijtihad dia, tinggalkan ijtihad aku. Senang kan? Selesai masalah, tak jadi masalah. Tidak kata pergi dekat makam Imam Abu Hanifah, duduk kata dengan murid-murid, kena baca qunut, dalil gini. Imam Abu Hanifah tunjuk kubur lagi. Imam Abu Hanifah punya dalil tak betul semua tu. Adakah Imam Syafi'i bawa cara tu? Tak ada. Imam dulu sikap mereka begitu, tidak timbulkan masalah. Jadi kita ambil contohlah, contoh-contoh baik dan bawa cara-cara terbaik untuk umat Islam, insya-Allah. Jadi ini banyak sangat kita baca, muka surat 19 baru B pun tak sampai. Sambung bulan depan pula, insya-Allah. Ya, tawakuf dulu. Jadi tak apakah macam ni. Kalau macam tu lambatlah buku ni habis, ya. Kalau mau habis pun cepat boleh baca. Tak payah cerita banyak semua macam ni. Mana suka? Macam ni ke? Lain macam. Lain macam ni baca cepat-cepat lah. Tak perlu cerita banyak-banyak macam ni. Campur-campur. InsyaAllah. Jadi tidak semua tempat pun macam itulah. Tempat-tempat perlu bagi faham betul-betul. Saya akan bagi faham macam ni. Kalau tempat kita boleh rika-rika, baca cepat pun kita baca cepat. Kalau nak habis cepat senang, baca sendiri di rumah. Tak lama habis. Dalam bahasa Malaysia juga, bukan Arab. Ya. Ada orang tanya itu, sembahyang sunat hari Ashura tu kira macam mana? Sebab dalam syarah itu tadi dia disebutkan dalam bawah itu sembahyang sunat hari Ashura 4 rakaat tu. Sembahyang sunat hari Ashura. Dalam kitab tu saya dah tulis apa? Antara amalan hari Ashura solat 12 amalan. Solat. Solat 4 rakaat dengan kaifiat dia baca qul huwallahu 12 kali pada 4 rakaat. Diampunkan dosa 50 tahun dan 90 tahun akan datang. Cuma disebut begitu lah. Kalau tanya baru ni di WhatsApp, itu kita pun tak banyak nak tahu apa. Saya pun tawakuf dulu. Kena semak balik. Kita share tu. Ya. Jadi dia ambil daripada mana, kita kena cari balik. Nak jawab selalu pun kita pun tak ada maklumat tu lagi. Saya pula maksudnya macam mujtahid pula, saya kata tak ada tu. Tiba-tiba tengok dekat syarah tu memang ada. Dia hantar kat WhatsApp. Sila semayang. Tak apa, betulkan balik. Salah ijtihad bagi tahu. Itu saya salah ijtihad. Ni betul balik ijtihad dia. Ijtihad saya. Ada juga Imam Abu Hanifah, semua hidup dia ijtihad dah. Ada 4 perkara dia tarik balik. 4 ijtihad dia tarik balik. Jadi ustaz ni pun buat begitulah. Bagi tahu ijtihad saya itu. Ini saya tarik balik.
Ijtihad baru saya akan bagi tahu lepas ni. Kamu yang semayang rawai itu memang maudhu kan, atau semayang akhir. Tapi yang itu memang sudah sebut dalam lewat itu. Ya. Jadi ada jugalah setengah-setengah tu kalau dah ada sepakat amalan tu ada dalam hadis, misalan muhaddisin dah sepakat kata maudhu tu kita kena terima lah, walaupun siapa pun tulis dalam kitab mana pun kita kena terima. Kalaulah saya dah tulis misalan satu-satu amalan sampai juga dengan hadis contohnya, tapi bila kita semak ada juga sesetengah muhaddisin kata maudhu, sesetengah kata tidak. Kalau macam tu kita perlu berlapang dada lah. Yang suka memaudhukan hadis pun jangan telajak maudhukan hadis di situ. Yang amal dengan hadis tak kira maudhu tak maudhu pun di situ perlu hati-hati, dua-dua pihak jagalah. Jadi bila ada khilaf, memang ada di kalangan ulama pun dua kumpulan khilaf. Ada yang amal, ada yang tak amal. Yang ambil hadis tu sebagai tidak maudhu akan amal dengan hadis tu. Yang terima hadis tu maudhu, kumpulan ulama tidak akan amal. Jadi di situ perlu kita hati-hatilah. Jadi nak kata maudhu sangat pun tak boleh. Tak peduli maudhu tak maudhu, amal juga itu pun salah. Itu kena seimbang lah. Semak dulu. Ini betul, semak dulu sebelum kita amal. Kalau nak semak dulu sebelum sebar tu, baik kita semak diri dulu sebelum semak hadis. Itulah yang pula. Wallahu a'lam. Kita sambung bulan depan insya-Allah ya. Jadi mana-mana tempat tak perlu panjang untuk bagi faham, kita bacalah cepat sikit insya-Allah. Nanti pelajar-pelajar ingat boleh baca muka surah 19A saja. Bulan depan tambah Maidah. Tak apa macam ni. Okey. Insya-Allah. Kalau ada apa-apa itu bagi tahulah, kita boleh ubah cara bincang macam mana terbaik bagi kita insya-Allah. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah.